Assalamualaikum dan salam selamat maju makmur bersama saya Fidel Matrang. Berita utama, Kerajaan Sarawak akan menyalurkan dana kepada Sarawak Society for the Prevention of Cruelty to Animals SSCPA dalam Belanjawan Sarawak 2024 bagi membangunkan perkampungan haiwan atau Animal Village. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, peruntukan bajet itu membuktikan bahawa Kerajaan Sarawak bukan sahaja memberi fokus kepada pembangunan, malah mengambil kira kelestarian alam dan haiwan bagi mencapai matlamat bebas rabies dan haiwan liar menjelang 2030. My office definitely would like to assist SSPCA by pledging some allocation in the next budget to SSPCA for you to fulfill your vision of creating a new state-of-the-art animal village that will foster stronger community development. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perasmian Persidangan Asia for Animals AFA Sarawak 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Jumaat. Premier Sarawak menambah pembukaan perkampungan haiwan itu adalah selaras dengan langkah besar negeri ini ke arah pembangunan mampan untuk rakyat serta meningkatkan kualiti tempat pelindungan haiwan sekaligus memupuk persepsi baik dalam kalangan masyarakat terhadap haiwan. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Zohari turut memberitahu bahawa Sarawak akan terus berusaha dalam membendung dan mengurangkan jumlah haiwan liar seperti kucing dan anjing yang semakin meningkat di negeri ini. We can discuss having statewide neutering campaigns. We will need SSPCA and any of the coalition partners here to work with us to do a study on this. Let us advance the call for human stray dog and cat population management and control. But owners have a responsibility too, even under the OIE standard, to ensure that the dog does not roam out of control in a manner that would pose a problem to the community or the environment. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Wundi Utom, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee, Presiden SSCPA Datin Donna Druriwi, Pengurusi Pakatan AFA 2023 Dev Nelly dan Pengurusi SSCPA merangkap Pengurusi Penganjur Konferen AFA 2023 Gracie Geki. Berita seterusnya, seramai 130 peserta daripada 43 kementerian, jabatan, agensi, syarikat telekomunikasi dan penyedia perkhidmatan telah menghadiri mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Telekomunikasi TCCM 2023 yang dipengurusikan oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Nerawi di Kuching pada Khamis. TCCM diadakan setiap 2 bulan bertujuan untuk melaporkan kemajuan dan prestasi projek oleh semua agensi di bawah Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak MUT meliputi kedua-dua kemajuan fizikal dan kemajuan keuangan. MUT dalam satu pernyataan media pada Khamis memberitahu TCCM bertujuan untuk mengetengahkan isu dan cabaran bagi projek yang tertangguh atau mungkin dijangka mengalami kelewatan untuk menyediakan tindakan intervensi, menyelesaikan isu atau cabaran, memudahkan penyampaian projek atau inisiatif dan membincangkan sebarang perkara telekomunikasi di Sarawak. Dalam mesyuarat itu, agensi berkaitan dan penyedia telekomunikasi membentangkan kemajuan projek telekomunikasi yang dilaksanakan oleh mereka masing-masing bagi suku sebelumnya. Kata MUT lagi, untuk menara 4G sejumlah 3,430 menara daripada 4,055 menara yang telah siap kini dalam siaran, selebihnya menara dijangka dalam siaran menjelang S3 2024. Terhadir Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Lee Wan Lagang serta Setiausaha Tetap MUT Jafri Lias. Paparan berikutnya, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Ugat Kumbong telah mengetuai delegasi dari Malaysia bagi menghadiri mesyuarat ke-11 Pengurusan Bencana Menteri-Menteri ASEAN AMMDM, Persidangan Parti ke-19 COP dan Perjanjian Pengurusan Bencana dan Tindakan Kecemasan ASEAN AADMER di Halong, Vietnam pada 9 hingga 11 Oktober lalu. Menurut beliau, penyertaan Malaysia adalah penting kerana mesyuarat ACDM, AMMDM dan COP merupakan platform bagi membincangkan isu-isu pengurangan risiko bencana, pengurusan bencana dan tindak balas bantuan kemanusiaan di peringkat serantau dan antarabangsa.
Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media pada Khamis. Tambah Datuk ugat lagi, penyertaan negara dalam mesyuarat tersebut juga penting dalam memastikan kepentingan negara dalam semua isu yang dibincangkan dapat dipelihara dan dipertahankan selaras dengan keutamaan dan dasar semasa negara. Dalam mesyuarat tersebut, beliau telah menyampaikan kenyataan Menteri yang bertemakan From Response to Anticipatory Action and Resilience bagi menekankan keperluan mengambil langkah proaktif dalam menguluskan risiko bencana berikutan perubahan risiko bencana yang dinamik masa kini dan kepentingan membina komuniti yang berdaya tahan terhadap bencana. Di Daro pula, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Safi Ahmad telah menyerahkan sumbangan berjumlah RM354,000 kepada 60 penerima di kawasan yang terdiri daripada badan bukan kerajaan NGO, Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid, Gereja, Tabika dan Sedidik. Dalam ucapannya, beliau berharap para penerima menggunakan sumbangan berkenaan untuk mengadakan program atau aktiviti yang memberi manfaat kepada masyarakat. Katanya lagi, sumbangan ini perlu diketahui oleh seluruh jawatan kuasa agar tidak berlaku perbalahan dalam kalangan anggota. Dalam majlis sama, Syafiq Ahmad turut berkesempatan menyampaikan sijil pelanjutan perkhidmatan kepada 3 ketua kaum di kawasan Daro. Manakala di Dalat, keluhan ibu bapa pelajar yang berdepan masalah menghantar anak ke sekolah disebabkan jalan ditenggelami air apabila air pasang atau musim tengkujuh akan berakhir setelah siapnya projek baik pulih jalan kerikil di Kampung Sungai Kut, Muara. Menurut Wakil Pusat Khidmat Dalat, Syed Seman, mereka menerima aduan daripada penduduk di kawasan tersebut kerana jalan yang sedia ada agak rendah dan akan ditenggelami air setiap kali air pasang dan lebih-lebih pertemuan air pasang dan hujan lebat. Ujarnya ini akan membahayakan para pelajar yang melalui jalan tersebut termasuk penduduk kampung yang menggunakan jalan tersebut setiap hari yang rata-rata rumah mereka di kawasan tersebut berada di kawasan bersebelahan sungai termasuk sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina yang dihubungkan menggunakan titian. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa sesi penyerahan projek baik pulih jalan gravel di Kampung Hulu Sungai Kut, Muara daripada Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak bahagian Mukah kepada kontraktor baru-baru ini. Ujarnya lagi, projek tersebut akan merangkumi jalan dari 2 hala iaitu jalan pertama sepanjang 136 meter diikuti jalan kedua sepanjang 124 meter. Manakala jalan ketiga yang merupakan titik pertemuan jalan pertama dan jalan kedua sepanjang 310 meter. Sekian edisi malam bersama saya Fidan Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Majlis Perasmian Conference Asia for Animals AFA Sarawak 2023 oleh Premier Sarawak di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.